baju Milagro. Dapatkan dari ejen seluruh Malaysia. Layari Facebook baju Milagro untuk info lanjut. Milagro, booster tanaman anda. Hasil cepat, hasil berganda. Sebahagian besar kesilapan berfikir yang mengakibatkan malapetaka buatan manusia disebabkan oleh pengkotakan ilmu dalam kerangka pendidikan semasa sehingga menghasilkan anggota masyarakat yang tidak berdaya cipta untuk menghasilkan pembaharuan. Sungguh pun cekap dengan teknologi dan berkebolehan secara teknikal, akan tetapi mereka mengalami keserabutan akliyah, rosak dari segi akhlak dan hilang punca dalam menentukan hala tuju kehidupan. Menyedari hubung kait antara cara berfikir betul dengan perlakuan yang benar dan kehidupan yang bermakna, Institut Kefahaman Islam Malaysia bakal menganjurkan kursus Thinking with Wisdom pada 15, 16 dan 17 November 2022. Bertujuan menyampaikan ilmu mengenai hakikat berfikir dan daya imajinasi dan penguasaan cara berfikir bertadabur dan berstrategi sebagai persediaan untuk memimpin dengan baik sesuai buat para pengurus, ahli akademik, pembuat dasar dan pelaksana. Kursus ini mengandungi 6 modul iaitu Man and Mind, The Knowing and Thinking Mind, Logical Mind, Dialectical Mind, Prospective Mind dan Strategic Mind. Jangan lepaskan peluang mendengar perbahasan pakar daripada kalangan sarjana ilmuwan IKIM. Yuran penyertaan adalah sebanyak RM600. Berminat untuk hadir? Sila layari www.ikim.gov.my atau hubungi urus setia di talian 03 6204 6320 atau 321 atau 325. Ika, jom makan, aku belanja. Jom. Tapi jom, aku nak beli Wildan Fresh. Wildan Fresh, apa tu? Wildan Fresh, susu kambing segar UHT pertama keluaran Wildan. Diperbuat daripada 100% susu kambing segar. Ni aku dah pun cari laman web Wildan. Menarik. Wildan Fresh ni tanpa sebarang gula dan bahan pengawet. Kaya dengan khasiat omega 3 dan 6 pula tu. Kan? Yang penting Wildan Fresh ni tak rasa hamis kambing pun. Packaging Wildan Fresh ni pun comel, mudah dibawa dan diminum di mana-mana. Dapatkan sekarang, hubungi 019-965-3166 atau layari website wildan.com.my. Nah, yang ni aku belanja kau. Macam ni, hari-hari nak Wildan Fresh. Segarnya. Bermula 15 September ini, nantikan isyarat memanggil dan jadi pemanggil terpantas dalam kuis inspirasi setiap Isnin hingga Jumaat di Radio IKIM. Menangi sebahagian wang tunai atau wang terkumpul sebanyak RM6,000 dengan hanya menjawab soalan pengetahuan awam yang mudah. RM100 akan menjadi milik anda bagi setiap jawapan yang betul. Jika tiada pemenang, wang tersebut akan digandakan dalam segmen seterusnya. Dengarkan isyarat memanggil dalam segmen Warna Pagi IKIM dan Destinasi IKIM dan menangi wang tunai hari ini. Maklumat lanjut, terma dan syarat layari laman web www.ikim.my. Jika anda mendapati wujudnya salah laku oleh peniaga, salurkan aduan menerusi tindakan berikut. Melayari portal dan email kepada iaduan@jpdnhcp.gov.my. Menghubungi talian 1-800-886-800. Menggunakan aplikasi telefon pintar Easy Adu. Berhubung menerusi talian WhatsApp berikut. Atau anda boleh juga menghubungi operasi bilik gerakan di talian tertera. Cukur bar 101.2. Aku hanyalah hamba. Aku bukanlah sesiapa. Kena segala
padamu ku kembali kerana engkau satu-satunya tempat untuk aku bergantung. Hanya dengan mengingat dirimu, hati yang kosong terisi kembali. Tuhan, sesungguhnya aku amat memerlukanmu. Hasbunallah, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Syukurlah Allah sebagai penolongku dan tempatku berlindung. Hasbunallah, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghiitsu, aslih li sya'ni kullahu. Hasbunallah, ni'mal wakeel, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Syukurlah Allah sebagai penolongku dan tempatku berlindung. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Informia Islami. Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada para pendengar yang masih setia bersama kami di Rejim Siti Kepahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM. Bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Ya, syukur. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus kekal bersama destinasi IKIM. Dan kita nak teruskan lagi bincang-bincang kita, siaran kita di petang Jumaat yang penuh dengan keberkatan. Salam Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Kita nak bawakan lagi rancangan Usrah Nurani. Ya, betul itu. Dan untuk waktu ini, para pendengar boleh tonton di FB Live IKIM FM, Ya. YouTube IKIM Media. Jangan lupa untuk tag kawan-kawan dan share sebanyak-banyaknya untuk dapat manfaat bersama. Ya, betul. Dah pun share, insyaAllah kita boleh letakkan juga Mona learning point. Ya, Setiap kali betul. kita bersiaran selalu juga kita letakkan di situ supaya ingat-ingatkan kita ini ada lagi yang boleh kita belajar daripada tetamu-tetamu kita dan juga naqib kita. Iya, insya-Allah. Dan alhamdulillah untuk petang ini kita ada nakib kita yang tak asing lagi, al-arif la yu'arraf walakin yajib an nu'arrifu aidan wa huwa ashhar min nar al-alam, masya-Allah. Al-Fadl Ustaz Dhul Ramli Muhammad Razali. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Khabar Ustaz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Walan naqul mabruk, alf mabruk million. Tahniah lah Malaysia. Itulah, saya pun nak cakap lah bahasa Melayu juga lah. Ya, cakaplah. Kan, tahniah untuk Ustaz yang dah pun menerima penghargaan tokoh Maulid Rasul Ya. dari Kerajaan Negeri Pahang. Masya-Allah, alhamdulillah. Pada sambutan Maulid Rasul peringkat Negeri Pahang 1444 Hijriah. Tahniah Ustaz. Semoga terus kekal untuk dengan mesej dakwahnya Ya. kan. Alhamdulillah. Dan pada masa yang sama juga turut menerima anugerah tersebut iaitu Ustaz Maulana Cik Wan Helmi. Maulana Helmi juga pun mendapat juga. Dan tak lupa ada di sini iaitu Tuan Haji Roslan. Semua biasa Ya, IKIM ni orang IKIM Orang juga ni. IKIM. Alhamdulillah, Alhamdulillah. tahniah kepada yang menerima anugerah tersebut. Masya-Allah. Baik, Ustaz, kita rasa minggu ni kembali meriah Ustaz kalau lihat pada minggu lepas kita berehat seketika kan memberikan laluan kepada pembentangan bajet 2023. Dan alhamdulillah pada minggu ni tak kurangnya dengan sahabat-sahabat pendengar kita yang kembali aktif dekat ruangan komen ni. Allahu akbar Ustaz. Yang like komen semualah. Yang tak lupa juga letakkan selalu mendengar dekat mana tu Ustaz. Ada yang cakap dengar dekat utara, dekat Kelantan, Kelantan kan. Nanti Syekh boleh sama-sama cakap ni insya-Allah. Dan lepas ni Ustaz, konti kita kali ni meriah.
Kejap lagi kita cakap Ustaz, siapa tetamu kita Ustaz? Ya, insya-Allah. Sabar ni, Ya, betul. Padat nampaknya untuk Itulah. petang ini, masya-Allah, alhamdulillah, dengan mesejnya yang akan disampaikan sebentar saja lagi bersama Ustaz. Tapi untuk waktu ini Ustaz, untuk mukadimahnya, selepas tu ta'aruf insya-Allah. Ya, silakan Ustaz. Baik, kedua DJ yang saya hormati, yang saya kasihi, yang sentiasa bersemangat ya, untuk i'la kalimatillah ini dengan platform medium radio siaran ya, termasuk juga di internet. Dan saya mendoakan ya Allah, tadi doakan saya doakan kembali pastinya kepada kedua DJ yang sentiasa bersemangat ya. Sebab tu kalau seorang bagi salam dia tak berapa harmoni sangat ya. Jadi bila dua bagi salam, masya-Allah, saya rasa macam padu sikit lah. Baik, rakan Nusra, saya mohon izin untuk mulakan dengan lafaz mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan usrah kita pada petang ini demi untuk mendapat keberkatan dari Allah. Kita mulakan dengan suratul Fatihah yang dibacakan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rakan Nusrah yang saya hormati, yang saya kasih sekalian ya, sekali lagi pada petang Jumaat yang penuh dengan berkat ini, Allah Subhanahu Wa Taala tentukan satu ketetapan yang sangat indah buat kita semua. Kita dapat dihimpunkan dalam satu halaqah di mana tak lain tak bukan adalah untuk mendapat redha Allah. Sebelum macam DJ Mona katakan tadi, konti kami ni meriah, dan mungkin yang mendengar meriah taga mana, insya-Allah kita tunggu ya. Sedikit mukadimah daripada saya, mungkin bagi rakan-rakan untuk mempersiapkan duduk ya, mungkin yang rajin mencatat, mencari pen dan buku catatan yang sesuai. Maka marilah pertama saya kira ya, marilah kita jadi seperti orang soleh zaman lampau, saat mereka rasa bahawa mereka melakukan ketaatan kepada Allah, maka yang menyebabkan mereka boleh melakukan ketaatan itu bukanlah kerana mereka sepenuhnya menginginkan ketaatan itu, tetapi Allah yang memberikan taufik kepada hamba itu. Dan kita sangat takut ya apabila kita sering lakukan kebaikan, ada ketaatan yang kita lakukan, maka kita rasa kita yang kuat, kita yang mahu, kita yang pandai, kita yang pilih, sehingga kita lupa bahawa setiap ketaatan, di balik ketaatan itu adanya taufik, kurnia yang tertinggi dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadilah setiap kali mereka melakukan ketaatan, di hujung itu adalah tangisan kerana mereka menangis kerana terlalu bersyukur pada Allah, kerana Allah berikan mereka kurnia yang tertinggi. Hari ni DJ Syafiq, DJ Mona, kalau kita keluar konti, tiba-tiba ada orang kaya panggil kita bagi 10,000, saya yakin orang beriman dia pun masuk surau yang ada di IKIM ni ya, dia sujud syukur dulu. Kerana Masya Allah dapat 10-20 ribu, Masya Allah ya, kebetulan kita perlu pula tu ya. Tetapi manusia perlukan taufik dari Allah. Dan bertaufik dari Allah, kebaikan yang kita nak hanya tinggal dalam angan-angan semata-mata. Ini kan disebut oleh Nabi SAW tentang wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amani. Manusia nak buat baik, tetapi semuanya itu tinggal dalam catatan angan-angan. Tak ada satu pun yang membumi jadi tindakan. Kenapa? Sebab tak dapat taufik dari Allah. Jadi kita harap dalam kita bersyukur, kita berusrah ni, datangkan ya Allah, terima kasih Engkau pilih kami ya Allah, berkata kalammu, berbincang kalammu, duduk bersama dengan insan-insan yang soleh. Jadi insya-Allah saya tak nak panjang lagi sebab saya pun teruja sejak daripada tadi ya. Insya-Allah nanti kita nak berkenalan. Saya tak sabar-sabar, masya-Allah. Banyak kali panggil tapi kadang-kadang dapat, selalu tak dapat. Jadi kali ni dapat ya. Dulu kita kat Mesir pun kita nak tangkap, nak buat live kan tak dapat juga, masya-Allah. Tapi hari ni orang kata benda boleh panggil, buat call. Jadi kita panggil ke konti Asy-Syaikh. Jadi sedikit ta'aruf daripada Asy-Syaikh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Al-Dhaif, Al-Faqir ila Allah, Al-Ghani. Abdul Razak bin Abdul Mun'im Ibrahim Al-Masri.
yang hidup di Malaysia ni semenjak jatuh cinta sama dia. Berpuluhan tahun dulu di Negeri Sembilan, kemudian berpindah ke Seri Gombak, ada mengasaskan satu madrasah yang sudah dibangkitkan sekarang untuk buat yayasan atau dikembangkan untuk jadi yayasan Darul Masri. Yang kita fokus itu anak yatim, saudara baru dengan warga mas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik dan hidayah supaya kita dapat berkhidmat dan terus istiqamah berkhidmat kepada umat Islam di Malaysia yang dicintai ini. Allah. Dan saya pun dengar DJ Syafiq ya, kita ada Syekh akan kendalikan apa tu? Betul, katanya Syekh sedang menyusunkan satu program tentang maulid juga, Syekh. Mungkin boleh kongsikan, Syekh? Satu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam, bukan keharusan tapi kewajiban, menzahirkan kegembiraan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi saya rasa terpanggil dengan komuniti saya untuk buat satu program yang kita kerjasama dengan itu Hidayatul Mustaqim, satu madrasah aktif di tengah-tengah Selayang Baru untuk buat satu majlis pertemuan ulama, perhimpunan muhibbin kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menzahirkan syiar yang melayakkan kita boleh dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Bila itu? 21 hari bulan. Bermakna Jumaat ini, besok. Hari ini tak? Jumaat yang akan datang. 21 hari bulan selepas salat asar di Stadium Selayang. Tapi bukan dalam stadium. Di depannya. Di dataran ilmu. InsyaAllah banyak yang ada dekat situ. Habib Ali Zain Abidin Al-Habsyi, Ustaz Zul Ramli pun sendiri pun dah sampaikan satu ceramah hari itu, insyaAllah dengan ramai lagi qasidah dan ada itu tempat jualan, hadiah-hadiah untuk hafiz, anak-anak kecil baca Al-Quran yang sudah 8 tahun tapi hafal lebih daripada 3-4 juzuk. Masya-Allah. Mudah-mudahan semua dapat bersama di hari itu insyaAllah, Jumaat yang akan datang. Kita nak dengar DJ Mona yang panggil. Yang jemput orang ramai, insyaAllah. Masya Allah. يلا هيا إلى المجلس النبوي مع فضيلة الشيخ إن شاء الله. Satu bulan ya? في الحادي والعشرين إن شاء الله من شهر أكتوبر. Okey, Alhamdulillah. Baik, Masya Allah. Saya kira telah beberapa kali Ustaz Syekh Abdul Razak yang kita kata Syekh Abdul Razak Al-Misri bersama dengan kita berkongsi, dan saya setiap kali perkongsian saya dapat merasai pertambahan yang saya sangat perlukan bagi pemilihan pada jiwa dan rohani yang sentiasa mahukan ya, ilmu-ilmu, ingatan-ingatan yang baik. Jadi insya-Allah dengan hadir pada kali ini Ustaz, saya yakin saya dan semua rakan-rakan usrah akan dapat merasai pengalaman perjalanan ilmu pada petang ini. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, alimna ma yanfa'una, alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Baik, jadi kalau kita meriah sebab daripada Mesir datang ke sini jatuh cinta yang Allah takdirkan, saya yakin saya agaklah DJ Mona kan, masa mula kena pindah kat Malaysia tu mesti dalam hati Allahu Akbar, mana Malaysia ni ya. Mula-mula lah mungkin masa tu mungkin nak hantar bujang lagi ya kan, masa tu tiba-tiba dah datang hari ni Allah takdirkan rupanya banyak khidmat bakti di bumi Malaysia ini insya-Allah. Jadi insya-Allah kami akan, kita harap Allah bukakan pintu hati ramai daripada kita untuk faham atas nama agama ini kita menjadi keluarga yang lebih erat daripada keluarga yang terikat daripada darah dan daging. Baik, meriah kita lagi bukan sekadar yang datang daripada Mesir tapi jatuh cinta ke Malaysia, tetapi orang Malaysia tapi anak muda. Ya. Jadi saya nak mula sebab ini ramai ni, masya-Allah. DJ Syafiq dah nampak ke? Penuh. Kita punya frame ni kat sini. Ada frame dah penuh ya. Okay. Jadi sedikit taaruf ni daripada mana ni? Okey, silakan. Buat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Nursyah, berumur 22 tahun dan saya dari Selangor, Shah Alam. Mungkin ramai nak tahu ni ya, Syekh daripada Shah Alam, daripada tadi Syekh Gombak, tapi kumpulan kan? Kumpulan apa nama? One Pass. One Pass. Saya cakap 2 kali tu supaya DJ Syafiq dia catat, nanti masuk kat IKIM selalu. InsyaAllah dah masuk tu kan sebelum ni kan? Dah pernah lagu Hasbunallah dalam inspirasi sendiri. Okey, kita kenal dengan seorang ahlinya berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amal bin Salahuddin, jadi boleh panggil
Amar, asal dari Selangor. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Afiq bin Ismail, berumur 20 tahun dan asal Penang. Oh, Penang. Ya, DJ Syafiq tu tersentak tengok kalau dengar Penang kan. Yalah, orang jauh macam tu lah kan. Saya cubalah cuba datang untuk seorang. Allahu Akbar. Dia punya lain macam tu lain kan. Okey. Allah. Kita ada lagi? Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terasa diri paling kedil lah kat sini bersama dengan idola, insya-Allah. Ini orang PAS pun idola kan. Akmal Mustafa, bukan orang PAS, tapi seorang writer bagi Terbasin Tak. Jadi saya kira Akhi Akmal dia dah belum ni masa kita buat dengan apa tu dengan Rabitah dengan Ustaz Adni masa tu ada, dan ramai juga mungkin tahu, dan mungkin sekarang pun tengah trending hasil tangan ataupun hasil apa yang dinukilkan oleh Akmal dan kemudian dinyanyikan oleh kumpulan Wan PAS. Tapi insya-Allah lepas ni insya-Allah kita akan sama-sama baik. Bagi rakan Usrah Nurani, saya kira Syekh betul kan, orang yang beriman, orang baik, dia akan suka pada benda baik. Jadi kalaulah kita tengok kebaikan daripada One Path ini, itu satu benda baik, saya yakin akan usrah semua suka ya. Kita doakan semoga perjalanan panjang ya, perjalanan panjang seorang manusia, sebab anak-anak muda lagi ni ya, semuanya akan insya-Allah sentiasa dekat dengan agama, sentiasa dekat dengan Allah, sentiasa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita hidup sebagai asbab ya Allah nak mengenalkan manusia dengan kelebihan apa yang ada pada kita, nak bawa bukan pada diri kita tetapi bawa pada Allah. Kerana nanti di hari akhirat kita akan kena jawab soalan kita takut tak mampu nak jawab. Aku beri engkau kelebihan, ke mana kau bawa kelebihan yang aku berikan ya. Kalaupun DJ Syafiq ya, kalaulah Spiderman, Peter Parker, dia boleh kata with the great power comes great responsibility ya, dia pun tahu juga tasawuf sikit-sikit ya. Tanggungjawab yang ada ni, dia kata kelebihan yang ada ya, sebenarnya nak menambah tanggungjawab sahaja ya. The great power comes great responsibility, maknanya apa kurnia yang aku dapat ni sebenarnya nak menambah tanggungjawab sahaja ya, bukan menambahkan kemegahan, menambahkan apatah lagi bawa manusia lebih jauh daripada Allah. Fi ayyi ardin tata'u fa anta mas'ulun bi islamiha. Jadi selamat berjuang, insya-Allah semoga dapat terus memeriahkan dunia ini dalam fokus kita cinta Allah, cinta Rasul, cinta ajaran agama Islam ni, insya-Allah ya. Ahlan semua. Amin, masya-Allah. Marhaban. Allahu akbar. Banyak hari ni yang kita dapat sebenarnya, Mona, dan saya pun tak sabar sebenarnya untuk menantikan apa lagi selepas ni yang boleh kita dapat daripada adik-adik abang-abang kita One Path ni kan. Muka-muka orang kata apa dengan fresh yang datang kan dalam industri kita, insya-Allah. Semoga ada lagi tarikan anak muda untuk kita sama-sama nak sebarkan dakwah tu lagi, insya-Allah Sekali lagi selamat datang kepada Syekh Abdul Razak Al-Masri, Ustaz Zuramli sebagai nakib tetap kita, dan terima kasih kepada anda juga yang dah pun mula masuk like, comment, share dekat Facebook, di YouTube IKIM tu kekal di situ, dan jangan lupa untuk sharekan lagi tu bagi kita dapat lagi manfaatnya kepada sahabat-sahabat kita yang lain juga. Ya, insya-Allah. Dan untuk para pendengar untuk petang ini kita ada tajuk yang ingin kita kupaskan bersama nakib dan ahli usrah, insya-Allah untuk petang ini. Tajuknya Hari-Hari Cinta Nabi. Ya, dalam bahasa Penang, Everyday We Love Prophet Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penang kan. Tu dia kan, insya-Allah. Sekejap lagi kita ada kamus bahasa Arab sebab ramai dah menanti ni hari ni nak belajar apa ni kan. Dan berkaitan dengan tajuk kita mana Hari-Hari Cinta Nabi, kita masih lagi merasai dalam mood Maulid Rasul dan juga dalam bulan Rabiul Awal ini, dan kita lihat di surau masjid penuh Mona dengan kuliahnya, dengan program maulidnya, selawatnya kita bawanya spanduk. Perarakan ini pun melahirkan rasa kasih sayang kita kepada Nabi, dan bukan itu saja, dan bukan setakat ini saja. Kita harapkan semoga penerusan itu akan terus kekal berterusan, bukan kata bulan-bulan tertentu saja, tapi setiap bulannya, setiap minggunya, setiap harinya ada pengisian yang berkaitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah untuk petang ini Hari-Hari Cinta Nabi. Kita nak dengarkan daripada Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Saya rasa orang Penang marah kat Syafiq ni kan.
Ni orang sebelah ni dia kan. Dia kata sebab bahasa Penang lebih tinggi daripada bahasa Inggeris. Jadi sebab itu cuba Syafiq bagi kalau betul-betul Penang macam mana? Hari-hari cinta Nabi. Dia kata hari-hari dia kata hari-hari kan. Hari-hari cinta Nabi ya. Kan sedap lagi pada tadi tu kan. Baik, alhamdulillah rakan yang saya kasih sekalian. Mungkin sebagai permulaan perbincangan kita ni, kita dah ada mungkin yang melantunkan suara zikir. Jadi kita rehatkan sebelum kita nak dengar perkongsian yang bermakna daripada Syekh. Jadi mungkin Wan Pas boleh berikan sesuatu perkongsian dalam bentuk zikir ya. Bawa hati-hati yang sedang drive ni supaya kita sama-sama berzikir ingat Allah. InsyaAllah. Okey, baik kita mulakan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Masya Allah, saya kira rakan Nusrah kita mulakan perbincangan kita dengan selawat kepada Nabi, dan kita sentiasa tahu tentang kelebihan manusia-manusia yang selawat kepada Nabi. Tadi pun khatib mengingatkan kepada kita tentang Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Maka Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Semoga insya-Allah seperti tajuk yang kita nak bincangkan pada hari ini, sebab kita bila sebut hari-hari cinta Nabi ini, maknanya dia membuka batas. Ingat Nabi itu bukan hanya pada kelahiran Nabi. Cinta Nabi itu bukan hanya pada bulan Rabi' al-Awwal ya. Hanya ulama dulu sempurnakan saja ya sebagai satu hari besar. Maka dia ajak kita untuk kita menjadikan cetusan untuk kita dorong supaya benar-benar cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan rakan usrah yang saya hormati dan saya kasih sekalian, kalau kita perasan ya, cinta adalah tema tertinggi bagi hidup manusia. Ya, Allah membuat skrip seluruh alam ini, maka tema tertinggi adalah cinta. Dan manusia hidup kerana sebenarnya ada atas harapan dan perasaan cinta. Adanya kita adalah kerana cinta ibu dan ayah kita. Dan kerana itu tak hairan Allah Subhanahu wa taala saat memperkenalkan kepada kita, Allah tak menyebut Bismillahil Qahhar Al-Jabbar. Allah tak kata Bismillahil Malikul Quddus. Tetapi Allah memperkenalkan berulang kali Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kerana itulah tema yang sesuai dengan rohani seorang manusia. Maka kerana itu, sebab itu tema utama, maka pastinya kita tak tahu cinta siapa, cinta bagaimana. Sebab kalau tidak kena tema, cinta akan membunuh manusia. Cinta akan menjadikan manusia luka dan menderita. Sepatutnya cinta menjadikan sesuatu yang menjadikan kehidupan ini menjadi berwarna-warni. Tetapi sebab itulah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dengan Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Maka sebab itu Allah meletakkan
atur jalan cinta itu. Allah, cinta kepada makhluk yang membawa kita cinta pada Allah, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala setiap daripada kita menuturkan asyhadu an la ilaha illallah, kita tahu bahawa Allah adalah Tuhan yang disembah, yang selayaknya disembah, yang tidak ada yang selain daripada Allah yang layak untuk dipanggil Tuhan untuk disembah. Tetapi bila kita sebut Muhammadun Rasulullah, ataupun wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bila kita sebut Muhammadun Rasulullah, adalah makhluk yang paling layak menepati sifat seorang hamba. Maknanya kalau Tuhan, ketuhanan, maka kehambaan adalah saat kita kenal Nabi SAW. Artinya kita tak pandai jadi hamba sebenar kalau kita tak belajar daripada Nabi SAW. Sebab manusia ni kadang-kadang dia rasa dia okey dah, saya menghambakan diri kepada Allah dalam dakwaan, tetapi kelakuan kita sebenarnya sedang memperhambakan hawa nafsu kita. Kita memperhambakan lebih teruk daripada kita. Itu adalah manusia tak sedar. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah ta'budu syaitan. Rupanya syaitan yang menjadi tempat yang kita sembah, kita tunduk patuh rupanya. Jadi sempurnalah sikit tajuk kita pada hari ini. Hari-hari kita cinta Nabi, nak bawa cinta pada Nabi. Kita tak payahlah berbahas tentang lahirnya Nabi itu 9, yang kata 8, yang kata 2, yang kata 12. Itu bukan satu pokok persoalan besar. Ini dalam Al-Quran sendiri ya Syekh. Bila Allah kata tentang lelaki, daripada lelaki ja'a rajulun yas'a, ulama tak kisah dia daripada mana sekalipun, sebab Allah nak cerita yang utama, apa yang berlaku pada lelaki tersebut. Bukan kata Antokia ini yang betul, ini betul, kemudian menjadi perdebatan sehingga akhirnya kita lupa apa yang pertama dan utama yang Allah nak sampaikan kepada kita. Jadi Syekh, mohon bawa hati ini supaya benar kita faham hari-hari cinta Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustazuna muallimuna naqibuna Ustaz Ramli, ahlan wa sahlan wa marhaban. Al-muzi' al-muta'alliq Syekh Syafiq al-muzi'ah المتألقة أختي في الله تعالى أستاذة منى جسمان، الحاضرين من جماعة النشيد، أقول لكم جميعا والحاضرين pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijaminkan akan dicintai hari-hari dalam dunia dan dalam akhirat dengan ayat Al-Quran yang berbunyi wa rafa'na laka dhikrak, bermakna kami akan meninggikan maqam, nilai, dan menjadi orang semua sanjung, agung, sayang kepadamu tiap masa. Bukan hanya hari-hari, atau bukan di bulan Rabiul Awal saja, atau bukan di time-time tertentu. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala dengan cara tak langsung sudah memberi banyak ayat Al-Quran yang suruh kita mengagungkan baginda sallallahu alaihi wasallam, sayangi baginda sallallahu alaihi wasallam, cintai sallallahu alaihi wasallam, dan cinta kepada Rasulullah, iaitu menterjemahkan iman kita, kepercayaan kita, kesukaan kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran berapa muka surat? Satu pertanyaan. 604. 30 juzuk, 114 surah, 60 hizib. Tidak ada dalam mana-mana dalam Al-Quran muka surat tak ada Nabi Muhammad SAW. Ini Quran ada? Muka saja secara ya ayuhan Nabi jahidil kuffar wal munafiqin. Sini wa anzirin nas, wahai Muhammad, awasilah orang la ilaha illallah. Wahai Muhammad, maklumkan kepada mereka, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الناس في قلوبهم الذين في قلوبهم مرض. Itu apa? Wahai Muhammad, bagi mereka tahu cerita ini. Ulaika alladzina la'anahumullah. Wahai Muhammad, bagi mereka tahu ini orang yang dilaknati oleh Allah, yang ada sifat-sifat ini. Jadi mana-mana ayat Al-Quran mesti ada Nabi Muhammad. Itu kenapa? Quran terbagi dua, bercerita tentang Rasulullah atau bercerita bersama Rasulullah. Yas'alunaka 'anil
Yas'alunaka 'anil syahril haram. Mereka tanyamu kepada tentang bulan yang haram. Jawab mereka, wa iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau orang datang tanya Muhammad Muhammad, Allah qarib, dekat ke kita doa dengan berlahan atau jauh kita doa dengan kuat-kuat? Antara bercerita tentang Rasulullah atau bercakap direct dengan Rasulullah. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul, balligh ma unzila ilaik. Kenapa tersusun Quran macam ni? Wal makna Allah lagi a'lam. Tapi kita boleh nampak di sini, kalau tiap ayat Al-Quran ada Rasulullah, bermakna nilainya tinggi daripada Al-Quran lagi. Tinggi daripada Lailatul Qadr. Seperti mana dikatakan oleh Sidi Muhammad Alawi Al-Malki dalam kitabnya Hawla Al-Maulid Syarif. Bermakna kalau hafal Al-Quran 60 juzuk, bukan 30, 90 juzuk lagi. Nak hafal apa? Taurat, Injil ke apa? Tapi tak ada Muhammad dalam hati anda. Wallahu a'lam. Bainal qabuli wa raddiha. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Sebab tiap amalan macam salat, siam, zakat, haji, dia ada rukun-rukun. Salah ada 13 rukun. Tinggal satu rukun, tak baca Fatihah, diterima tak? Tak ada baik tak sah. Ciri dia tak cukup. Kalau masalah kita khutbatul Jum'ah, orang tak tutup aurat. Dia khatib ni mesti tutup aurat, tak tutup aurat. Khatib ni ada najis di bawah dekat kakinya. Tak. Sebab dia ada rukun-rukunnya. Ini syarat-syaratnya. Ada rukun. Syarat dia tak bercakap asyhadu an la ilaha illallah, taqullah, alhamdulillah. Dia cakap lain. Sebenarnya saya rasa itu tak sah. Jadi tiap amalan dia ada rukunnya. Itu sebab tak cukup akan ditolak. Illa salatu ala nabi. Hatman tuqbalu hatman bila taraddudi. Kenapa? Pasal kita menyebut apa yang Allah suka. Kita menyebut kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita merayu kepada Allah supaya meninggikan maqam Nabi lagi dan lagi. Ada dalam Al-Quran yang suruh kita cinta Nabi hari-hari. Hibbun Nabi kulla yaum. Hubbun Nabi bagi orang mukmin seperti air bagi ikan. Kalau ikan keluar dari air, matilah imannya. Matilah apa yang ada dalam hatinya. Kalau seorang antara kita, dia sudah. Kalau orang yang beriman, dia sudah lupa Rasulullah. Guru saya, Syekh Izzuddin Madi Awal Azaim, di satu hari kita bersama beliau, rahmatullah alaih. Nak masuk bilik air. Kita menunggu dekat luar, dia nak masuk bilik air. Jadi dia mendahulukan kaki kanan. Allah. Dia sudah patah balik dan duduk menangis. Baru kita belajar. Bila kita ada guru, bila kita ada talaqi, bila kita ada sanad, bila kita ada ruju', insya-Allah tak akan kita sesat. Innal malaiku lahum syaikhun yu'allimuhum falima la tattabi'una asy-syaikha bil himami. Kalau orang hari ini dia sudah tolak sebaru sunnah Rasulullah, oleh kerana satu idea datang dalam kepalanya, hadis dhaif sama dengan palsu, tak boleh pakai. Sebaru sunnah Nabi Muhammad ditolak. Dr. Ali Jum'ah bercakap dengan orang itu, mana fikrah itu datang? Dari kepala saya sendiri. Siapa sanad kamu? Tak ada sanad. Siapa yang telaki kamu hadis-hadis Rasulullah? Tak ada. Jadi kita sudah batah balik kepada Sidna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak ayat Al-Quran. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala cintainya, sayangnya, agungkannya. Dan ingat, kalau anda sudah Quran dalam hati anda berkara ini, bermakna Quran iman anda. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallam taslima. Bila kita sayang Nabi Muhammad, agungkannya, dengan cara tak langsung kita labelkan diri kita orang mukmin. Bayan ayat Al-Quran, tapi kita beri peluang kepada ustaz kita insya-Allah dengan kumpulan yang kita nak dengar suara mereka yang merdu insya-Allah ini, bersalawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Falyatafaddal insya-Allah. Masya-Allah. Ya, saya kira Syekh Ustaz Syekh Abdul Razak sentiasa kalau dia bercakap tentang Nabi itu, ya Allah, ya, dengan semua perasaannya, ya. Betul, sebab kita tahu bahawa nak memasukkan cinta ini bagi orang yang tak tahu ataupun tak rasa perlu cinta, kadang-kadang perlu ditegaskan, ditekankan, ya. Kerana
mungkin ada setengah orang berpendapat bahawa cinta ni sikit-sikit cukup lah, ya. Dah memada dah. Nanti takut nanti berlebih-lebihan pula. Yang kita kasih lebih itu kalau kita bandingkan dengan para sahabat, Masya Allah, sangat sedikit. Ya, mungkin kita compare dengan orang pada hari ini, nampaknya dia ni asyik sebut nama Nabi je, cerita tentang Nabi. Oh, ini dah berlebih-lebihan. Tetapi cuba jangan bandingkan pada kita yang tak ingat Nabi, tak sayang Nabi. Tapi bandingkan cinta kasih sayang ini pada yang cinta Nabi, para sahabat, bagaimana ahli keluarga Nabi yang bersama dengan Nabi. Barulah kita tahu bahawa Masya Allah, cinta kita yang kita dakwa cinta, ingat tahu tentang Nabi, apatah lagi nak dakwa kita ikut Nabi, memperjuangkan ajaran Nabi, sunnah Nabi SAW, rupanya sangat jauh daripada apabila kita letakkan standard. Hari ini kita tak ada standard, Syekh, kan? Bila kita tidak ada satu penanda aras, kita rasa bahawa kita punya markah tinggi sudah, ya. Baik, kita nak banyak lagi mendengar daripada Syekh, tapi Masya Allah Syekh dia bagi sikit, ya. Jadi macam itulah caranya, kan. Bila kita dapat sikit, kita rasa nak tunggu lagi. Syekh nak tekan apa lagi, insya-Allah nak cerita hari-hari cinta Nabi ni. Sebab hari kami ni hari-hari cinta kereta, hari-hari cerita rumah, hari-hari cinta bisnes. Tak tahu Nabi tu ada tak dalam hati sebenarnya. Tetapi bila cakap dengan confident, ya, cinta Nabi, dan kemudian jangan banyak sangat, nanti berlebih-lebihan. Tang mana banyaknya? Yang banyaknya kereta, yang banyaknya pengaruh, yang banyaknya adalah jawatan, yang banyaknya adalah gelaran. Jadi kita nak dengar. Okey, sebab saya tertarik baru ni sebab katanya Kamal, ya. Okey, menulis satu lirik yang tentang apa tajuknya? Laila Majnun. Laila Majnun. Jadi Syekh ni untuk orang muda sesuai. Kullun yughanni ala Laila. Tapi ya, semua manusia, ya. Dan kisah Laila Majnun ni kisah benar sebenarnya yang berlaku pada tahun 63 Hijri, Masya-Allah, ya. Maknanya tak jauh daripada Nabi sebenarnya, ya. Cuma ulama mengambil dia bukanlah kepada keasyikan itu, tetapi nak faham rupanya orang asyik. Sebab tu Syekh, kan, kalau kita dengar dalam nazam, dalam burdah, dalam apa tu, itu bicara orang cinta. Dan orang cinta hanya boleh difahami orang yang memahami cinta. Kalau orang tak cinta, dengar orang bercinta bercakap, sakit hati kita. Kita kata apa dia ni, gila apa ni, kan? Lautan api sanggup ku renangi. Dia mula kata, mana ada lautan dalam dunia ini, fakta yang ada api tak ada. Bukan masalah ada lautan itu. Lautan yang sedang berlaku, fafil fuadil muhabbi narun jawa. Dalam masalahnya hati yang penuh dengan kemabukan cinta. Okey, kita tanya sebelum kita nak dengar juga. Boleh DJ Syafiq? Ya, kita kena tanyalah, kan, sebab DJ Syafiq dah keluar single lah macam-macam, kan. Jauh sangat dengan Mampas ni, ya Allah. Vokal dia Allah Rabbi, ya. Dia punya semangat lagi, ya, baik. Itu merendah diri. Allah, baik. Jadi mungkin macam mana tercetusnya orang kata, bagaimana, sebab kalau dalam kitab para ulama disebut tentang al-hub, al-ishq wasyauq, contohnya Mukasyafatul Qulub Imam Al-Ghazali diceritakan, dan dia bawa cerita Laila Majnun. Dan bagaimana mungkin cetusan itu, mungkin kita tanya pada penulis liriknya sebelum mungkin penyanyinya kelantunkan idea tersebut. Dan yang penting kita cuba tangkap, ya, apa mesej nak sampai dan letakkan di atas landasan hari-hari cinta Nabi. InsyaAllah. Kamal. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Laila Majnun diinspirasikan, to be honest, memang terinspirasi daripada Ustaz Ramli sendiri. Sebab tu dia kata dari idola. Sebab masa tu jujurnya masa tahun ni dah dibuat 2019. Awal 2019 tak silap. Masa tu memang tengah buntu sebenarnya cari idea untuk buat lagu. Dia memang nak idea tu memang macam tu, ya. Penulis lirik ni dia memang fikir, ya. Tengok pada di mana kot, ya. Okey. Tapi kalau mungkin saya personal suka letak standard tinggi lah kot. Letak standard yang agak tinggi lah, untuk melodi dan juga lirik, bentuk melodi dan lirik juga. Syekh kita tak berapa faham, kan. Kita dengar je lah, ya. Pakar dalam bidangnya. Pakar dalam bidangnya kita dengar. Okey, jadi tapi sebelum tu sebenarnya saya bukanlah orang yang hebat dalam percintaan, bukannya berpengalaman dalam percintaan ni pun, kan. Makanya depan saya lebih hebat dalam percintaan, dan telah mengharungi lama alam percintaan dengan Allah, dengan Rasulullah. Jadi saya baru je kenal, boleh kata baru je kenal. Dia masa tu boleh kata
baru terasa sekelumit rasa mabuk cinta. Sikit lah. Ada rasa sikit. Jadi bila rasa sikit tu, terasalah nak berkongsi. Kan? Berkongsi rasa tu. Jadi masa tu memang terfikir untuk buat lirik tentang lagu-lagu cinta. Kan? Dan kalau perasan pun masa tu memang saya buat banyak lagu-lagu cinta kan. Tajuk dia semua cinta-cinta. Memang nak kongsi tentang cinta tu, sebab Islam adalah agama cinta. Kan? Bahkan Jalaluddin Ar-Rumi kata, kalaulah agama ni boleh dijadikan apa? Satu perkataan lah. Kan? Perkataan itu adalah cinta. Kan? Agama Islam cinta. Biasanya kalau kita dengar cinta-cinta ni kan, Kristian kan suka kan? Jesus loves you. Kan? Apa? Suka ketengahkan cinta. Sebab apa cinta ni memang macam Ustaz Zul kata dia. Memang cinta tu adalah yang kena dengan rohani manusia. Yang semua orang pernah merasa cinta. Tak kisah cinta pada diri sendiri, cinta pada ibu bapa, bahkan semua orang pernah merasa cinta. Jadi saya guna pendekatan cinta ni juga dalam lirik dan juga lagu supaya kita rasa relatable. Semua orang boleh rasa cinta tu yang sama. Apatah lagi bila kita kaitkan dengan cinta kepada Allah, Tuhan kita. Jadi masa tu bila tengah buntu tu, tapi nak cerita tentang cinta, tapi tak tahu nak cerita pasal apa. Tiba Ustaz Ramli masa tu cerita tentang, ingat lagi masa tu kuliah duha. Kuliah duha masa tu rajin pergi masjid negeri. Kuliah duha masjid negeri. Bos pun bagi apa? Permission lah boleh pergi masjid negeri pagi-pagi tu. Tapi masa tu mungkin tengah sibuk dengan online lah. Bila dengan online tu tiba-tiba Ustaz Ramli ada sebut tentang kisah Zulaikha. Saya ingat. Yang mana cinta kita terhadap Allah ni sampai tahap bila mana Zulaikha ni dia cinta terhadap Nabi Yusuf. Sampai dia jadi papa kedana kan. Betul kan? Jadi bila dia dengar orang sebut Nabi Yusuf ni, dia terus bagi apa? Gelang dia, dia bagi rantai dia. Dengar orang sebut Nabi Yusuf je, sebut apa tadi? Apa dia bagi? Apa yang ada pada dia sampai dia jadi papa kedana. Jadi tahap cinta macam tu lah kita nak capai. Kita cuba letak standard tinggi. Sebab apa? Sebab jujurnya saya kalau buat lirik dan juga lagu ni, saya suka letak standard tinggi kepada masyarakat dan juga diri saya sebenarnya. Sebab kadang-kadang kita ni suka dengar, kita letak indikator yang rendah. Kita rasa macam tadi Ustaz kata lah, kita rasa macam kita dah cukup cinta, dah cukup dah. Kita rasa macam kenapa nak cinta lebih-lebih Rasulullah, padahal apa yang lebih tu kan. Kita rasa macam dah lebih, tapi rupanya bila kita banding dengan sahabat, ya Allah, sangat jauh kan. So bila saya dengar kisah tu, saya rasa ini perlu diceritakan dalam sebuah lirik. Lepas tu dia ceritakan tentang Laila Majnun. Terus ada idea lah untuk tulis lagu Laila Majnun. Dan bila dia telusuri kisah tu, Allah rasa macam jauh lagi sebenarnya nak capai kan. Tapi tak apalah, kita cuba selami dan cuba tuliskan dalam lirik tu kan, supaya orang pun dapat sama-sama merasa, walaupun kita tak merasa lagi kan, walaupun baru rasa sekelumit je. Tapi bila kita dapat kongsikan tu, mungkin orang lain dia ada spark dia kan? Mungkin Allah bagi dia taufik dan hidayah lebih daripada kita yang kita tak tahu. Jadi itulah sedikit tentang inspirasi tulis lirik Laila Majnun. Baik, Masya Allah. Saya pun tak perasan sebenarnya semua keadaan cerita tu. Ada juga Akmal sebutkan, tapi saya tak tangkap di mana sebenarnya. Semoga apa yang kita bincang. Okey, semua nak dengar mungkin ya sebelum Syekh kongsi lagu Laila Majnun. Tapi lepas kita rehat sekejap ya. Nantikan sebentar saja lagi. Ya, okey, insya-Allah kita akan berehat seketika. Kita bagi abang-abang One Pass kita ni ambil nafas sekejap kan, sebab lepas ni ada lebih kurang 10 lagu akan dinyanyikan dalam usrah Nurani. Boleh ke? Allah. Okey, insya-Allah kita nak berehat seketika. Buat anda jangan ke mana-mana, dan yang tengah tonton di Facebook dan juga di YouTube, kekal di situ. Kita akan kembali selepas ini bersama dengan tetamu kita untuk usrah Nurani di bahagian yang kedua. Bermula 15 September ini, nantikan isyarat memanggil dan jadi pemanggil terpantas dalam kuis inspirasi setiap Isnin hingga Jumaat di Radio IKIM. Menangi sebahagian wang tunai atau wang terkumpul sebanyak RM6,000 dengan hanya menjawab soalan pengetahuan am yang mudah. RM100 akan menjadi milik anda bagi setiap jawapan yang betul. Jika tiada pemenang, wang tersebut akan digandakan dalam segmen seterusnya. Dengarkan isyarat memanggil dalam segmen Warna Pagi IKIM dan Destinasi IKIM dan menangi wang tunai hari ini. Maklumat lanjut, terma dan syarat layari laman web www.ikim.my. Assalamualaikum.
rakyat Malaysia dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada dengan tipu hela skamer. Jangan panik dan jangan ikut arahan dari pemanggil yang tidak dikenali. Ingat, tabung haji tidak akan meminta maklumat peribadi atau membuat transaksi kewangan melalui panggilan telefon. Jangan jadi mangsa penipuan skamer. Saya, Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman, Pengarah Eksekutif Haji. Kalau curiga, jangan percaya. Nasihat ini dibawakan oleh Lembaga Tabung Haji. Pian, pening kepala lah. Saya nak bagi komisen hujung bulan, tapi tak jumpa data ejen stokis. Aduh. Jangan serabut, Pian. Guna je Agent to You. Agent to You ada sistem yang boleh urus semua data stokis ejen dropship, kiraan komisen automatik, pantau aktiviti pasukan dan banyak lagi. Klik-klik terus dapat. Agent to You? Ya, Agent to You. Bukan sekadar sistem. Daftar je dekat agenttoyou.com. Kembangkan perniagaan impian anda dengan menggunakan Agent to You. Agent to You. Sama-sama Triple A Sah berilmu, mudah patuh syariah, melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani. Dapatkan 15,000 tiket percuma Kickstart Saham. Langkah pertama, labur saham syariah. Layari labursaham.com. Saham.com. Ayo kita, ayo bangkit berani. Asri Ahmad Academy. Triple A. Ingat saham, ingat Triple A. Aduh, sakit lutut. Gel Amani. Aduh, sakit lutut. Gel Amani. Aduh, sakit lutut. Gel Amani. Sakit lutut? Sapulah Gel Amani. Dapatkan dari wakil jualan di seluruh negara atau WhatsApp 01999966686. Gel Amani, gel sapuan lutut pilihan ibu dan ayah. Gel Amani. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Persidangan ketiga World Islamic Tourism Conference bakal dianjurkan dari 17 hingga 19 Oktober di World Trade Center Kuala Lumpur. Pelbagai topik menarik akan dibincangkan dengan tema Islamic Tourism, Inspiring Balance, Transformations and Solutions beserta pameran pelancongan. Persidangan anjuran Islamic Tourism Center ini terbuka kepada semua penggiat industri pelancongan, usahawan, pelabur, pelajar dan lain-lain. Untuk maklumat lanjut serta pendaftaran, layari laman sesawang www.witc.gov.my. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Bermula 15 September ini, nantikan isyarat memanggil dan jadi pemanggil terpantas dalam kuis inspirasi setiap Isnin hingga Jumaat di Radio IKIM. Menangi sebahagian wang tunai atau wang terkumpul sebanyak RM6,000 dengan hanya menjawab soalan pengetahuan am yang mudah. RM100 akan menjadi milik anda bagi setiap jawapan yang betul. Jika tiada pemenang, wang tersebut akan digandakan dalam segmen seterusnya. Dengarkan isyarat memanggil dalam segmen Warna Pagi IKIM dan Destinasi IKIM dan menangi wang tunai hari ini. Maklumat lanjut, terma dan syarat layari laman web www.ikim.my. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Usrah Nurani. Ya, betul. Kita sedang bersiaran langsung di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Jom cepat-cepat kita like, komen, share dan Usrah Nurani di bahagian yang kedua waktu ini. Dan terima kasih yang dah bermula komen meriahkan ruangan komen kita tu. Masya Allah, semoga itu dapat lagi kita sebar-sebarkan kebaikan. Interaksi kita ni menyebut yang baik-baik. Tambah-tambah ada yang sentiasa juga letakkan Allah
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Salatu wassalam, Masya Allah. Kita selawat banyak-banyak hari Jumaat khususnya, Masya Allah. Betul, dan kena pula dengan tajuk kita hari ini, iaitu Hari-Hari Cinta Nabi. Saya pun nak menyelit jugalah, mohon izin Ustaz Zuramli, Tuan Syekh dan juga abang-abang One Pass untuk kita mulakan kamus bahasa Arab Usrah Nurani, Ustaz. Tadi English dah English dah. Penang dah. Sekarang bahasa Arab. Tapi hari ni kita ada 2 orang rujukan kita, Ustaz. Itulah yang kena tanya Syekh Afdal. Sebab apa? Lama tak balik kampung kan? Ialah afdalnya. Macam tu. InsyaAllah. Hari ni Tuan Syekh ada orang kampung sama-sama, Tuan Syekh kan. Tadi DJ Mona kata tanyalah Tuan Syekh juga. Sebab Tuan Syekh bila last balik Mesir? Baru juga katanya. Baru lagi. Jangan balik Tinggal saya seorang nanti jangan boleh. Itulah Syekh Mesir dengan Malaysia ni dah jadi dekat. Masya Allah. Alhamdulillah. Macam selayang Jalan Duta. Nama tempat pusat pendidikan Tuan Syekh pun Darul Masri, betul? Darul Masri di Gombak. InsyaAllah doakanlah. Pasti katanya nak bangun yayasan kan? Doakan yang baik-baik insyaAllah. Okey Mona, jom kita nak mulakan mencari kata-kata dalam bahasa Arab Hari-Hari Cinta Nabi. Ke Tuan Syekh ke? Okey, insyaAllah. DJ Mona, jom. Okey, jom. Okey, Hari-Hari Cinta Nabi. Hari-hari. Kalau hari, yaum. Yaumal kan. Betul ada Yaumal Qiyamah kan, macam tu. Okey. Faham. Yaum. Kalau hari-hari, yaum. Bahasa Melayu. Betul ke tak ni? Betul lah Mona. Kulla yaum. Ingat peribahasa bahasa Melayu cewa. Itulah sebab bahasa Melayu kan suka berganda kan. Gurau-gurau. Okey, macam mana tadi? Kulla yaum. Hari-hari. Cinta. Ingat lagi kita buka kamus dalam kepala cik. Wah. Okey. Nabi lah. Okey. Bila kita gabungkan Mona keseluruhan perkataan tersebut dalam bahasa Arab, macam mana pula? Boleh kita katakan kulla yaum fi hubbun nabi. Fi hubbun nabi. Kulla yaum fi hubbun nabi. Atau hubbun nabi kulla yaum. Pun boleh juga. Al hubbun nabi kulla yaum. Betul Syekh? Lulus ke Syekh saya sebut ni Syekh. Allah. Saya segan dekat Syekh. Sebab bila Syekh saya lagi segan. Itulah. Syekh datang Malaysia bukannya bahasa KL, bahasa standard tuan Syekh. Belajar bahasa Kelantan pun boleh. Negeri Sembilan kita dengar tadi tuan Syekh. Masya-Allah. Lama dekat Negeri Sembilan. Selalu tak tebik sungai lah sikit. Biasa melazimi menu-menu ni kan, masak lemak cili api. Makan pedas ya. Baik, jom kita nak teruskan untuk Usrah Nurani sesi yang kedua Mona, bersama dengan One Pass dan juga tetamu kita, rakan usrah kita Syekh Abdul Razak Al-Masri dan juga nakib tetap kita Al-Fadil Ustaz Zuramli Muhammad Razali. Untuk tajuk petang ini Hari-Hari Cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz Zul. Okey, kalau saya buat benda lain mungkin ramai yang marah kita kan. Sebab tadi dah tak sabar-sabar nak dengar One Pass kan. Sebab Akmal dah cerita dia punya background sinopsis dia kan. Betul. Jadi dia kata mana lagunya kan. Jadi kita nak mula sebelum Syekh kongsikan lagi, orang kata dalamkan lagi apa yang kita nak masuk dalam hati Hari-Hari Cinta Nabi. Kita nak dengar daripada idea yang Allah beri ilham kepada Akmal, kemudian dinyanyikan oleh One Path. Ya, silakan. Bismillah. Bila berputik rindu ibarat api di kalbu yang membakar seluruh taman cinta jadi abu. Bila derita dirasai, tersiksa kerana kasih, perihnya Majnun nikmati menjadi indah di sanubari. Dunia bersaksi akan kisahnya, bukti dahsyatnya cinta si gila. Segalanya pada Laila indah, lebih dari dunia seisi.
kasihnya. Kasih selagi Laila hanyalah metafora cinta. Allah Akbar ya. Tiba-tiba rasa macam muda sikit. Allah Rabbi ya. Sebab macam mana Akmal? Boleh sampai agaknya apa yang dia sampai daripada apa yang Akmal rasakan? Baik, boleh ya. Baik, insyaAllah rakan usrah yang dikasih sekalian. Sebab sebenarnya apabila terputik rasa cinta dan rasa itu tersangat manis, ya, hanya orang merasainya walaupun orang memandang dia gila, kan? Sebab itulah ketika teratap ke seorang perindu kepada manusia yang bernama Qais bin Mulawah, dan ayah dia bawa sampai ke Mekah, kan? Kisah itu dibawa sampai ke Mekah, dan ayah dia kata, kamu pergi kat Kaabah, pergilah bergantung kat kelambu Kaabah tu, kamu minta pada Allah. Ayah dia cakap, kamu minta pada Allah, wahai Allah, tolonglah cabut rasa cintamu itu kepada Laila. Minta cabut cinta tu, sebab ayah tengok kamu teruk sangat ni, ya. Maka pergilah kedua mereka, maka Majnun pergi ke Kaabah untuk berdoa dekat, ya, dengan kelambu Kaabah. Itu istilah yang menunjukkan betapa manusia duduk mengabdikan diri kepada Allah. Dan apa diminta pada Allah? Wahai Allah, jangan sekali engkau cabut rasa cinta aku pada Laila ini, wahai Allah, dan kekalkan dia sepanjang hayat aku. Pada kita cinta tu sakit, tetapi sebab dia manis kepada seseorang. Dan ya, tadi dalam lagu tu maknanya hujung tu adalah satu metafor yang kita buat untuk kita nak bawa cinta pada Allah. Kalau cinta pada makhluk yang segala lemah dan dhaif itu dah manis, apakah lagi cinta kepada yang sempurna, zat yang sempurna, yang tak akan menyakiti kita. Kita tak akan tersakiti dengan cinta itu. Dan cinta pada Nabi. Jadi Syekh, kita dah dengar lagu tadi, alhamdulillah, ya. Saya kira rakan-rakan usrah yang mendengar pun dapat sikit dia punya feel dia tu. Tapi kalau dapat banyak kat mana? Nak dengar selalu kat mana? Boleh didengar di YouTube channel Tarbiyah Sentap. YouTube channel Tarbiyah Sentap, ya. So boleh ulang-ulang. Semua di platform Joox, Spotify, Apple Music, semua ada. Itu DJ Syafiq tolong tegangkan, ya. Saya tanyakan saja je. Jadi kita nak anak-anak muda faham tentang perkara ini, sebab nanti di sana saya yakin lepas kefahaman, ya, macam tadi kalau Akmal kongsikan tadi, maknanya dia kata sekelumit mabuk cinta pada Allah itu terkocak dalam hati, maka dia rasa Masya Allah kelazatan dan keindahan, dan dia nak supaya anak-anak muda juga lain yang kadang-kadang hari ini kecewa, luka, derita, ada alternatif sebenarnya, bukan alternatif. Itulah yang sebenarnya cinta yang kita kena penuhkan, yang sifatnya hakiki, yang akan menjadikan kita puas. Okey Syekh, dalam masa yang ada ni tanamkan lagi, kukuhkan lagi hari-hari cinta Nabi. Hubbun Nabi kulla yawm. Hubb An-Nabi kulla yawm. 3 fakta. Mungkin kita dah sentuhlah itu kulla yawm bermakna Allah Subhanahu wa taala meninggikan maqam Nabi kulla yawm, tiap-tiap hari. Tapi hubb ini yang dilontarkan oleh anak muda, fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran telah memuji yang membawa agama ni bila dia fityah, bermakna anak muda, insya-Allah kokoh, kental dan cantik. Sehingga Sayyidina Ibrahim dipuji dengan kesungguhannya. Sami'na fatan yadhkurum yuqalu lahu Ibrahim. Fatan. Fatan ni bermakna anak yang muda. Itulah membakarkan semangat lagi cinta kepada Allah dan Rasul bila datang daripada anak muda ni. Perlu kita memahami bahawa apa itu hubb sebenarnya. Hubb mengubahkan jiwa seseorang daripada A kepada B. Itu kalau tengok berdasarkan terhadap siapa hubb itu. Kalau terhadap sesuatu seperti mana Ustaz Naqib kita, terhadap kereta, terhadap rumah, terhadap anak, terhadap perempuan, ya, cinta ni ada banyak jenis ni. Ada cinta monyet, ada cinta apa, ada cinta yang cinta anak muda yang hanya dia fikir dia suka, tapi sebenarnya dia suka dimiliki, bukan dia suka seseorang itu. Kalau cinta, tengok Sayyidina Rasulullah mengajar kita bagaimana cinta Siti Aisyah sampai akhir hayat. Dia muliakannya dengan mencari mana tempat yang dia minum daripada syawal, mana tempat bibir Siti Aisyah nak
dekat tempat itu dia nak minum, bukan dia nak tukar syawang, dia nak pusing syawang itu. Atau dia bila makan daging dia katakan mana kamu gigit sebelah mana. Itu romantik yang tinggi Nabi Muhammad SAW. Cinta sesuatu perkara yang ramai orang hairan di dalamnya, sebab dia tengok dia sudah jadi mabuk, jadi gila, sampai Siti Zulaikha dah sudah jadi bapa kandang macam anda cakap tadi kan. Hub sebenarnya kalau kepada arad akan jadi marad, tapi kalau kepada Allah dan Rasulnya, hub itu akan jadi sebagai satu gharad, satu matlamat, satu jalan yang benar. Hub, kita sayang kepada anak, kepada isteri, kepada harta kita, kepada kerja kita, tak salah. Tetapi jangan jadi dia melebihi kepada hub kepada Allah dan Rasulnya. Hub itu bila terhadap benda, dia terus akan membawa kita kepada lalai, kepada leka, kepada kita menabaikan agama, menabaikan benda yang benar. Tapi hub kepada Allah dan Rasulnya akan membawa kita kepada yang betul. Tengoklah sahabat Nabi Muhammad. Sayyidina Sauban, pucat wajahnya. Apabila Rasulullah katakan, apa kena? Sakit ke? Tidak. Tapi sedih. Kenapa sedih? Sebab saya takut bila hari kiamat tentu Nabi makam yang tinggi, amal soleh ada banyak. Nabi Muhammad tentu makamnya tinggi, syurga yang istimewa. Saya orang biasa, tentulah di Kaabah jauh daripada Rasulullah, dalam syurga yang biasa-biasa, yang bawah. Jadi dalam dunia ni saya sayang Rasulullah. Bila nak berjumpa, nak mengubati rindu saya datang berjumpa dengan Rasulullah, duduk bercakap, mandan. Tapi dalam syurga, kalau rindu Rasulullah, bagaimana saya nak jumpa? Saya sedih ya Rasulullah. Tak tahu macam mana hari kiamat ni. Anak jauh daripada Rasulullah. Fikir perkara ini menhairankan saya. Bagaimana saya mencari cara untuk dekat dengan Nabi Muhammad hari kiamat. Dia katakan, ya Sauban, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Kalau kamu sayang aku, akan bersama saya hari kiamat. Sayang kepada Allah dan Rasulnya, membatulkan berjalan seorang kepada dia berbaik dengan isteri, dengan anak, dengan jiran, dengan kerja, dengan Siti Rabi'atul Adawiyah. Dia tak jadi gila dunia, tak menjadi orang yang ramai itu yang bangkat bangsawan nak berkahwin dengan dia. Itulah, bukan dia nak itu. Dia katakan, wahai Tuhan kami, saya bukan beribadah padamu oleh kerana saya nak syurga atau takut neraka. Sedangkan perkara ini ditentu juga. Saya beribadah padamu oleh kerana saya sayang dan cinta kepadamu. Ilahi, in kuntu a'buduka fina min khawfan min narika faqzifni fiha, wa in kuntu a'buduka tam'an fi jannatika fahrimni minha, wa in kuntu a'buduka tam'an fi ru'yati wajhika al-karim fala tahrimni. Uhibbuka hubbal hubbain, hubbal hawa wa hubban li'annaka ahlul lizaka. Amma allazi huwa hubbul hawa fa shughli bi dhikrika amman siwaka. Wa amma allazi anta ahlul lahu fakashfuka liyal hujuba hatta araka. Bermakna cinta saya terhadapmu ya Allah bukan ada udan sebalik. Sebalik apa? Batu. Anta makan batu. Maaf gurau. Udan sebalik mi. Anak dengar orang Melayu cakap mi lah. Jadi sesuatu yang apa? Illah. Sahabat Sidna Nabi tengok macam mana dia cinta kepada Rasulullah. Apa sudah jadi? Seorang baru kahwin semalam. Sebetulnya kalau Nabi panggil buat tak tahu. Tapi bila Rasulullah panggil, dia tinggal isterinya dan lupa mandi. Dia jatuh syahid dimandikan antara langit dan bumi. Kenapa? Pasal balasan Allah kepada yang cinta Nabi mesti akan dimuliakan. Namanya Hanzalah ibnu Abi Amir dimuliakan oleh Allah. Malaikat datang memandikannya pasal dia dengar Rasulullah lebih daripada nak ingat mandi, dia ingat Rasulullah dulu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini syuntuh-syuntuh cinta. Bandang kepada Rasulullah, nampak dia sakit, terus jatuh sakit. Inilah cinta yang sebenar. Yang hari ini kita mengaku cinta seseorang. Bila mengaku cinta seseorang, kita selalu namanya ada di lidah kita. Selalu gambarnya dalam bukit, dalam kitabun dan dompet kita. Selalu kita menunggu panggilannya, menunggu mesejnya. Tetapi kalau cinta, cakap cinta Rasulullah, hanya bercakap
teori, tak ada praktikal. Ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tengok bagaimana hubungan dia dengan Sayyidina Nabi Muhammad. Bila Rasulullah sakit, dia terus jatuh sakit. Apabila dia diangkat, hantar ke rumah, Rasulullah pergi ziarah. Selepas Rasulullah sudah sihat. Bila Sayyidina Abu Bakar Siddiq tengok Rasulullah datang ziarah dalam keadaan sihat walafiat, terus dia bangun. Sahabat katakan, belilah kita ni. Rasulullah sakit, anda sakit. Rasulullah sihat, anda sihat. Dia jawab dengan syair, maridal habibu fa'udtuhu. Habib itu bermakna orang yang melekat dekat hati kita, bukan orang yang kita sudi batuh taat, gadaikan nyawa kita untuk dia. Seperti Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, Rasulullah tidur dalam peperangan, dia bagi rehat, tapi dia tak tidur. Kenapa tak tidur ya Mu'az? Nak jaga Rasulullah. Saya sanggup mati demi Rasulullah selamat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq bagi tahu, maridal habibu fa'udtuhu famaridtu min asafi alayhi. Syufi al-habibu fa'adani fashufitu min nazari ilai. Inilah hub yang sebenar yang boleh mengubah Abu Bakar Siddiq daripada orang berniaga sibuk dengan dunia, bagi satu hartanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Sebab itulah betul ya. Hanya orang yang cinta faham bahasa cinta. Sekiranya orang yang langsung dalam hatinya tak ada cinta, apatah lagi rasa benci ya, dia tak akan faham apa yang Syekh sebutkan tadi ya, kisah bagaimana Thauban yang hari-hari boleh tengok Nabi, dah mula risau dia bagaimana nanti tak dapat tengok Nabi di hari akhirat sebab kedudukan makam yang tertinggi. Kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia bawakan tadi. Jadi sebab itulah rakan usrah yang saya hormati dan saya kasih sekalian, kalau kita itu tak ada cinta atau tak bersedia untuk cinta, kita mendengar orang bercakap soal cinta dalam nazam, dalam bait, dalam qasidah, itu sebenarnya adalah lontaran bahasa cinta, bahasa yang sangat dalam ya, yang kalau sahabat dengan Nabi itu ada mungkin pada biasa-biasa mungkin Nabi menerangkan itu mungkin bukan part-part yang mana kecintaan, tetapi ada part-part yang mana kita pun ya Syekh, kalau Nabi memanggil seorang, para sahabat tak kata ya, tetapi mereka menyebut lebih dahulu, ya Allah, tebusanmu ya Rasulullah, ayah dan ibu aku, demi rohku. Maknanya Masya Allah, itu menunjukkan bahawa cinta itu, dan kerana itulah saya kira Laila Majnun ya menjadi asas kepada pengajian bahasa ya dalam bahasa Arab itu sendiri, kerana bahasa yang terbit daripada syu'ur, daripada perasaan, bahasanya berbeza daripada hanya mungkin satu maklumat ya. Hari ini kita tentang Nabi bagi tentang maklumat, tetapi tidak ada ruh dan syu'ur, tak ada rasa dan cinta. Dan bagaimana kita nak faham? Kita kena faham dalam bahasa cinta, kena translate terlebih dahulu, pasang mood cinta, baru kita boleh faham. Kalau tidak, maka apa yang kita dengar mungkin menjadi fitnah ya Syekh. Baik, sempatkan lagi kalau kita minta dia orang rakan-rakan sahabat saya ni untuk bawa zikir di penghujung, sebab nak kunci apa yang Syekh katakan tadi tu ya, nak lepak betul-betul, jangan lepas insya-Allah, supaya bukan hanya Maulidur Rasul, bukan hanya Rabiul Awal, tetapi sentiasa insya-Allah hari-hari kullu yaum tadi kan. Ya Allah, silakan. Aku hanyalah hamba. Aku bukanlah sesiapa. Kerana segala apa yang kini aku miliki hakikatnya bukanlah milikku. Aku hanya hambanya yang lemah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah sebagai penolong, ku dan tempatku berlindung. Hasbunallah, hasbunallah. Okey, baik, alhamdulillah ya. Pun tengok di
YouTube juga. So dia bagi teaser, jadi dia bagi sikit je. Jadi alhamdulillah kita dapat bersama sikit sampai ke penghujung ya. Walaupun kita tak banyak mungkin sempat kita bincangkan di atas keterbatasan masa, tetapi waktu penuh berkat pada hari Jumaat, apatah lagi di penghujung hari ini. Kita harap kita dapat isi kalau tadi hasbunallah wa ni'mal wakil, tapi bukan hanya lontaran tetapi rasa cinta yang disebut oleh Syekh sebentar tadi. Banyak sebenarnya yang kalau siapa mencatat dapat banyak catatan-catatan yang penting dan perlu. Rakan usrah yang saya kasih sekalian mungkin di penghujung ya, setelah saya nak ucap terima kasih kepada Syekh terutamanya di atas kelapangan masa, kosongkan masa untuk datang bersama dengan perkongsian pada petang Jumaat ini. Anak-anak muda bersama dengan kita, Akmal, terima kasih banyak ya kerana datang, dan semua rakan-rakan yang lain. Saya mungkin saya pernah sebut kisah ini ya. Saya dipanggil oleh satu produksi untuk berbincang satu isu yang lain, tetapi dia cerita, dan saya nak ulang balik cerita ini. Mungkin bila saya dengar perbincangan daripada Syekh tadi, kisah bagaimana yang berlaku kepada dunia Islam atau umat Islam. Mungkin kita pernah ingat satu masa dulu dunia gempar dengan isu karikatur ya, Nabi dihina dalam bentuk paling hina dengan dikatunkan. Kalau kita pun hari ni Syekh ya, kalau orang jahat dia buat muka kita, kita rasa sakit hati sangat ya. Sebab tak ada fakta, tak ada apa, tetapi demi untuk atas nama dikatunkan. Dan isu karikatur ni kita tahu bermula dan berpunca di Denmark dan kedua ini pergi untuk melawat apa yang berlaku kepada umat Islam setelah isu karikatur gempar di seluruh dunia. Gambar itu tersebar di mana-mana dan umat Islam bangkit marah di seluruh dunia sebab rasa tersinggung sangat. Satu benda tak perlu. Kalau kata nak nilai intelek, dari intelek langsung tak ada nilai ya. Tetapi dipertahankan. Jadi perlu kita pergi ke sana untuk melihat apakah yang mereka lihat, yang berlaku kepada umat Islam setelah seluruh daripada tekanan tersebut. Rakan usrah yang saya kasih sekalian, apabila saya lihat paparan itu, saya tak mampu menahan diri daripada menangis. Saya fikir Ustaz, setelah Nabi dihina semahu-mahunya dalam bentuk kartun dan lukisan, tentulah orang akan benci. Tetapi paparan itu memberi gambaran lain. Setelah isu karikatur, masjid yang ada di Denmark didatangi oleh orang-orang Denmark dan datang ke masjid mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya sangat terkejut sebab saya kata, saya sangka bahawa bila Nabi dihina orang benci Islam. Saya lihat satu paparan itu pada satu anak muda. Interview dia tanya, kenapa kamu memilih Islam setelah isu karikatur ya, orang Danish, orang Denmark, biasanya di Copenhagen. Dia kata apa semua yang dia kasih lain? Saya sebenarnya tak pernah tahu pun tentang Muhammad. Saya tak tahu tentang Islam. Tetapi bila isu ni, dia kata memanggil saya untuk saya tengok dalam internet. Saya nak cari. Kemudian daripadanya, dia menjadi satu keterujaan untuk saya kenal siapa yang dinamakan Muhammad ini. Dan setelah saya baca dan baca dengan cepat, dia kata, saya mendapati bahawa saya menjadi manusia paling rugi kalau saya tak mengikut ajaran dia. Dan dia ucap asyhadu, walaupun dalam bahasa yang tak cantik sebab dia dah baru-baru berislam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan wartawan tanya dia, jadi lepas ni apa kamu nak buat? Ya ni Ustaz, saya menangis. Tanpa berfikir dia kata apa dia? Setelah saya kenal Rasulullah dan saya cinta sayang pada Rasulullah, saya nak bukan hanya saya yang ada rasa ini. Saya nak rakan universiti saya nak adik-beradik saya nak jiran saya nak orang Denmark kenal siapa Rasulullah dan mereka pasti akan sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rakan usrah yang telah mengucap syahadah puluhan tahun, bila satu hari yang kita sebut pada diri, aku nak cinta sayang ini aku sebarkan kepada orang lain, hatta seorang ayah, seorang mak tak sempat pun tumpah sayang itu pada anak mereka sampai anak mereka masuk universiti, tak kenal pun Nabi, jauh daripada sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sedangkan orang yang baru sehari tetapi telah kenal dengan mendalam boleh menyebut kepada kita perasaan cinta, kasih kepada Nabi. Janganlah hendaknya kita terpengaruh dengan beranggapan bahawa cinta ini dah cukup sebenarnya. Tapi tahu dan lihatlah pada standard yang tinggi terhadap para sahabat. Itulah standard kecintaan kepada Nabi untuk sama-sama kita pelajari hari-hari cinta Nabi. InsyaAr-Rahman. Allah Rabbi. Dalam apa setiap aspek sekalipun yang kita bawakan kehidupan kita hari ini, Masya Allah, semoga itu juga kita akan sulam-sulamkan, ikut dan juga teladani sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, dan sentiasa kita pertahankan nama baginda Nabi dan juga letakkanlah kedudukan yang tertinggi sekali apa yang kita buat hari ini kerana Nabi dan juga kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga berkat kita dan juga apa yang kita buat hari ini akan sentiasa berpanjangan sampai bila-bila dan diberkati oleh Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk waktu ini di akhir untuk Ustaz Nurani, mohon Ustaz untuk pimpin doa. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Kita pohon insya-Allah Syekh. Yalah Syekh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صل على سيدنا محمد الصادق الأمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. يا الله، ببركة النبي الذي استغاث وتوسل به السابقون نتوسل ونستغيث أن تحول حالنا إلى أحسن الأحوال. Wahai Tuhan kami datang ke tempat ini amat mengharap rahmat-Mu, amat mengharap pertolongan-Mu, amat ingin keampunan-Mu terhadap salah silap dan dosa kami, ya Allah. Wahai Tuhan kami, berkatilah para pendengar dan para hadirin dalam program ini, ya Allah. Wahai Tuhan kami, berkatilah umur kami, rezeki kami, zuriat kami, waktu kami, ilmu dan amal, iman dan segala amal salih kami. Wahai Tuhan kami, berkatilah kasih sayang kami terhadap Rasulullah. Allahumma ij'al al-Mustafa al-Azim fi a'la al-maratib min qulubina waj'alna fi qalbi an-nabi. اللهم ارزقنا يوم القيامة شفاعته وارزقنا في المنام رؤيته وارزقنا في الحياة اتباع سنته إنك يا مولانا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنا نسألك أن تدفع عنا وعن السامعين والحاضرين الغلاء والبلاء وعضال الداء والهم والغم والكرب العظيم. نعوذ بك من البرص والجنون والجزام وسيء الأسقام. نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة ومن المعصية ومن أن نتوجه بالعبادة إلى غيرك وبالحب إلى سواك. اللهم حببنا في حضرتك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك. اللهم ارزقنا كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا نبيك من العاشقين واجعلنا يوم القيامة من حوض الكوثر من يمينه شاربين. اللهم إنا نسألك أن تؤدبنا مع النبي وترزقنا حب النبي وحب الصلاة على النبي النشاط بإحياء سنة النبي والحضور في مجالس مولد النبي واهد أمة النبي وبارك في أمة النبي واغفر لأمة النبي إنك يا مولانا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Amin, taqabbal Allah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Amin, amin ya Allah. Terima kasih Syekh Abdul Razak Al-Masri atas pimpinan doa sebentar tadi dan juga bersama dengan Naqib Tata
Ustaz kita Al-Fadhil Ustaz Zuramli Muhammad Razali memimpin untuk Usrah Nurani pada kali ini. Masya Allah, dengan apa yang kita bawakan juga penambahan pengukuhan daripada kumpulan One Path ini, moga ada satu kekuatan untuk kita semua. Kita terus letakkan hati jiwa kita ini untuk jalankan segala apa yang kita inginkan dalam dunia ini, iaitu sayangnya, cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi suka kita buat, moga-moga itu juga Allah akan suka kita, insya-Allah. Ya, semuanya niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan mengakhiri Usrah Nurani pada waktu ini dengan doa tasbih kafaratul majlis wa surat al-asr. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus tonton dan juga ikuti kita di setiap platform media sosial, di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media, dan anda boleh sama-sama tonton semula di situ. Dan jangan lupa kita ada ulang siar untuk rancangan Usrah Nurani yang akan kita bawakan di setiap hari Ahad jam 8 pagi. Ya, terima kasih kepada para pendengar dan selamat berhujung minggu. Dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Euphoria Islami. Penyampai berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi Euphoria Islami, semuanya di IKIM. Kisah sebuah gunung bernama Uhud, didaki Rasul dan 3 pengikut. Bergegar Uhud, lantai dan minggu, di tenteram Rasul menenangkan rindu. Alkisah di perkebunan, merintisi unta, dibebani kerja, sedikit makanannya, dikucuk kaki Rasul yang mulia, dibelai Rasul, keluhan unta didengar. Hebatnya manifestasi cinta Allah, tiada pohon batu dan pergunungan yang dilalui baginda tanpa salah, kerana dia sebaik cinta. Dia hadir menyajarkan mazhab cinta, hingga makhluk lain turut merasa, hanya kerana cinta pada baginda, dijanjikan syurga dan bersamanya, hingga Uhud dijanji syurga. Rasul turut mencintainya. Alkisah pohon taman yang kekeringan, dahulunya mimbar namun ditinggalkan, menangis rendah intibasi baik, ditenangkan Rasul lantas didekati. Walau cinta umat taruh di neraca, pasti cintanya lebih dari segalanya. Demi umat darah dan tangis
bersamanya. Bermula 15 September ini, nantikan isyarat memanggil dan jadi pemanggil terpantas dalam kuis inspirasi setiap Isnin hingga Jumaat di Radio IKIM. Menangi sebahagian wang tunai atau wang terkumpul sebanyak RM6,000 dengan hanya menjawab soalan pengetahuan am yang mudah. RM100 akan menjadi milik anda bagi setiap jawapan yang betul. Jika tiada pemenang, wang tersebut akan digandakan dalam segmen seterusnya. Dengarkan isyarat memanggil dalam segmen Warna Pagi IKIM dan Destinasi IKIM dan menangi wang tunai hari ini. Maklumat lanjut, terma dan syarat layari laman web www.ikim.my. Rasulullah kasih padamu. Oh muslimah, berbahagialah, kau telah dilahirkannya dengan mulia. Subhanallah, Tuhan telah berkati wanita yang cukup ilmu, rendah hati. Oh muslimah, bustanamu menutup rapi, auratmu kau lindungi dengan indahnya. Oh muslimah, kau rajin mengaji, Islam kau jadikan ikutan sejati. Subhanallah, Tuhan telah berkati wanita yang cukup ilmu, rendah hati. Oh muslimah, memandangmu menyejuk hati, menundukkan nafsu, hati yang goyah. Keayuan wanita solihah, indah peribadi, tulus hatinya. Kecantikan yang sebenar pada tutur kata penuh berhikmah, mempertahan kehormatan dirimu dengan pakaian mentaati Allah. Oh muslimah, kau masuk ke surga, solat 5 waktu dan berpuasa, menundukkan pandangan matamu, mentaati suami yang tercinta. Oh muslimah, busanamu menutup rapi, auratmu kau lindungi dengan indahnya. Oh muslimah, kau rajin mengaji, Islam kau jadikan ikutan sejati. Ikuti
perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, inspirasi euforia Islami. Realisasikan impian BMW anda di pameran Joy Meets You, anjuran Inggris Auto Bandar Puteri Puchong. Nikmati tawaran menarik, rebate eksklusif serta servis percuma dengan jaminan 5 tahun. Segalanya menanti anda di IOI City Mall Putrajaya dari 12 hingga 16 Oktober 2022. Ingat BMW, ingat Inggris Auto. Tertakluk pada terma dan syarat. Bercucuk tanam, Milagro berbunga-bunga, Milagro subur menghijau dengan Milagro. Baja Milagro, baja organik, tanaman sayur dan buah-buahan tumbuhnya cepat dengan Milagro. Guna Baja Milagro. Dapatkan dari ejen seluruh Malaysia. Layari Facebook Baja Milagro untuk info lanjut. Milagro, booster tanaman anda. Hasil cepat, hasil berganda. Jom ke Little Genius Preschool. Ianya program prasekolah untuk anak-anak berumur 4 hingga 6 tahun. Insya-Allah, anak-anak boleh membaca, menulis, mengira dan bersolat. Berkonsepkan Islamik, Inggeris dan Montessori. Tadika Little Genius turut bekerjasama bersama Helsinki International School Finland bagi cawangan terpilih. Hubungi 012-205-8248 atau layari littlegenius.com.my. Little Genius Go! Berita terkini, jadikan syarikat anda seorang kini dalam enjin carian di internet dengan penajaan program Radio IKIM tahun 2022. Antaranya, kadang-kadang kita menafikan kemanusiaan langsung sedangkan Islam tidak menafikan kemanusiaan. Untuk L, Alif, Ya, Lam, pengisian program bermutu, ilmuwan jitu dan gabungan mantap. Satu ilmu yang Allah rezekikan kepada kita. Itu saya yakin. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236 hari ini. Jangan anda terlepas. Khilafiyah ni sebut perkara-perkara yang tidak menjadi ijma' ulama. Tidak disepakati oleh keseluruhan ulama. Muncul golongan yang taksub ataupun golongan yang terlalu berlebihan di dalam menilai. Terlalu berlebihan di dalam memahami satu-satu hukum yang berbentuk juz'i sehingga menyalahkan kelompok yang tak mengikut apa yang dibawa oleh dia, sehingga menyesatkan orang yang tidak melakukan amal seperti yang dia buat. Masjid Sri Sendayan, Negeri Sembilan. Masjid Sri Sendayan merupakan sebuah masjid yang terletak di Bandar Sri Sendayan, Negeri Sembilan. Masjid ini merupakan antara masjid indah di Malaysia dan sering menerima lawatan pengunjung serta pelancong. Mula dibina pada tahun 2015 dan dirasmikan pada 20 September 2019. Masjid ini mampu menampung sehingga 5,000 jemaah pada satu-satu masa. Masjid Sri Sendayan terletak di kawasan berkeluasan 4.5 hektar dan mempunyai 3 dewan solat, iaitu Dewan Solat Utama yang mampu memuatkan seramai 3,000 jemaah. Dewan Solat kedua 800 jemaah dan Dewan Solat Wanita 800 jemaah. Masjid ini turut dilengkapi dengan bilik kuliah, perpustakaan, Dewan Serbaguna, bilik pengurusan jenazah, bangunan pentadbiran, Dewan Makan, 6 unit rumah sebagai kediaman petugas masjid. Kebanyakan seni bina dalaman masjid ini ditempah khas, termasuk ukiran kayu pada dinding di Dewan Solat, penggunaan saduran berwarna emas, tulisan khat serta penggunaan bongkah jubin sebagai dinding berhampiran mimbar. Seni dalaman masjid ini menggabungkan elemen dari Mesir, Turki, Dubai, Maghribi dan China. Keunikan hasil seni bina masjid ini membuatkan ia menerima beberapa gelaran daripada orang ramai, termasuk Taj Mahal, Masjid Nabawi dan Masjid Kerajaan Uthmaniyah. Masjid ini mempunyai sebuah kubah utama dan 3 kubah kecil di bahagian laluan hadapan. Selain itu, terdapat juga 2 menara di bahagian hadapan masjid. Masjid ini diwakafkan oleh tokoh perbankan Tan Sri Abdul Rashid Hussein yang merupakan masjid kedua diwakafkan olehnya selepas Masjid Hussein atau lebih dikenali sebagai Masjid Putih di Seremban II yang dibina pada tahun 2012.
mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Hidup penuh pancaroba, waspadalah menempuhnya ilmu dan iman, itulah pemelihara kejayaan. Bukan mudah penuh liku dan halangan, tidak ada yang mustahil, yang berbeza hanya peluang cepat dan lewat, sedikit banyak adanya. Bersyukurlah dunia ilahi kepada kita. Jatuh luka itu biasa, gagal kecewa itu lumrahnya. Bangkit kembali terus menggapai cita-cita, kotakan azam dan impian. Gagal kecewa itu lumrahnya, bangkit kembali terus menggapai cita-cita, kotakan azam dan impian. Cuba, selagi masih berdaya upaya. Cuba, genggamlah erat sebuah tekad. Membelah nafas dalam yang dihembus semangat, melangkah gagah berlari menuju ke garis penamat. Cuba, selagi masih berdaya upaya. Cuba, genggamlah erat sebuah tekad. Masih berdaya upaya. Cuba. Bermula 15 September ini, nantikan isyarat memanggil dan jadi pemanggil terpantas dalam kuis inspirasi setiap Isnin hingga Jumaat di Radio IKIM. Menangi sebahagian wang tunai atau wang terkumpul sebanyak RM6,000 dengan hanya menjawab soalan pengetahuan am yang mudah. RM100 akan menjadi milik anda bagi setiap jawapan yang betul. Jika tiada pemenang, wang tersebut akan digandakan dalam segmen seterusnya. Dengarkan isyarat memanggil dalam segmen Warna Pagi IKIM dan Destinasi IKIM dan menangi wang tunai hari ini. Maklumat lanjut, terma dan syarat layari laman web www.ikim.my. Bercucuk tanam, Milagro berbunga-bunga, Milagro subur menghijau dengan Milagro. Baja Milagro, baja organik, tanaman sayur dan buah-buahan tumbuhnya cepat dengan Milagro. Guna Baja Milagro. Dapatkan dari ejen seluruh Malaysia. Layari Facebook Baja Milagro untuk info lanjut. Milagro, booster tanaman anda. Hasil cepat, hasil berganda. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak.
Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungaipusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan penerbit rancangan radio grade B41 di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Calon-calon hendaklah warga negara Malaysia, berumur tidak kurang daripada 25 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan, mempunyai ijazah sarjana muda kepujian dengan pengkhususan dalam bidang sebaran am, komunikasi massa, pengajian media atau penyiaran yang diiktiraf oleh IKIM daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang setaraf dengannya, serta mempunyai 2 tahun pengalaman dalam bidang berkenaan. Antara bidang tugas, on air mengikut jadual yang ditetapkan, menerbitkan rancangan yang telah ditetapkan dan membuat liputan dan rakaman luar. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia sebelum atau pada 24 Oktober 2022. Ikuti laman Facebook IKIM KPA, kilo Pascal, PSI per square inch. Jadi kalau dulu kita gunakan 28 PSI, hari ini kita hanya perlu taruhkan dia 190 saja. Maksimal 200. Jangan kita taruh sampai lebih. Kalau kereta kita 14 inci rim, kalau kereta 15 inci rim, bermakna 210 dengan 30. Kalau kereta kita 16 inci, 32. Jadi bersama dengan 220. Jadi kalau kereta kita 35 sama dengan 240. Jadi tuan-tuan gunakan tekanan dengan betul. Walau bagaimanapun tekanan angin yang ada di petrol station itu tidak dikalibratekan, tidak ditentukurankan. Jadi berhati-hati supaya jangan menggunakan dia angin masuk teng 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 bunyi sedap hingga dia meletup. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Sempadan memandang jauh ke hadapan, yakin dalam perancangan sedang Tuhan yang merancang, tanpa dalam pengetahuan dirimu dan juga diriku. Silam kita lalui, di mana lembah berdosa, di mana rimbunan syurga. Saat melangkah berdua, saat terhenti seketika, maka sepastinya dia tahu segalanya. Sudah selayaknya kita bersama mengenal kudratnya dan juga irada, tanda percaya Tuhan Maha Esa. Bukan mudah rasa pasrah mengharungi hawa nafsu, dengan bisikan dunia dan kata-kata derhaka dari makhluk yang terhina.
dari makhluk yang terkeji. Maka sepastinya dia tahu segalanya. Sudah selayaknya kita bersama mengenal kudratnya dan juga irada. Tanda percaya Tuhan Maha Esa. Sepastinya dia tahu segalanya. Sudah selayaknya kita bersama mengenal kudratnya dan juga irada. Tanda percaya Tuhan Maha Esa. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Kapsul Masa. Pada 26 September dalam tahun 2014, khusus pemantapan Hakim Tilawah Al-Quran telah dirasmikan oleh Yang Berusaha Tuan Haji Paimuzi bin Yahya, Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi di Wilayah Persekutuan Labuan. Khusus yang berlangsung selama 3 hari ini menyasarkan para peserta yang terlibat dalam penghakiman tilawah Al-Quran yang dianjurkan di sekitar wilayah Persekutuan Labuan. Sepanjang khusus diadakan, Hakim Tilawah Al-Quran akan dinilai dari aspek tajwid, fasahah, taranum dan lagu dalam bacaan Al-Quran. Seramai 19 orang peserta menghadiri program ini. Khusus ini dijalankan dengan bimbingan daripada Afadil Ustaz Haji Abdul Karim bin Zakaria, Setiausaha Jemaah Hakim Majlis Tilawah Al-Quran, Peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa, Bahagian Perhubungan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, serta Yang Berbahagia Datuk Haji Salihuddin bin Omar dan Yang Berbahagia Datuk Haji Muhammad bin Hasri. Kedua-duanya merupakan Hakim Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Bermula 15 September ini, nantikan isyarat memanggil dan jadi pemanggil terpantas dalam kuis inspirasi setiap Isnin hingga Jumaat di Radio IKIM. Menangi sebahagian wang tunai atau wang terkumpul sebanyak RM6,000 dengan hanya menjawab soalan pengetahuan am yang mudah. RM100 akan menjadi milik anda bagi setiap jawapan yang betul. Jika tiada pemenang, wang tersebut akan digandakan dalam segmen seterusnya. Dengarkan isyarat memanggil dalam segmen Warna Pagi IKIM dan Destinasi IKIM dan menangi wang tunai hari ini. Maklumat lanjut, terma dan syarat layari laman web www.ikim.my. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Penggunaan aplikasi digital dalam kalangan rakyat Malaysia semakin memberangsangkan. Ini dapat dilihat dengan peningkatan pengguna perkhidmatan digital di portal My Government, pusat sehenti dalam talian yang menyediakan akses kepada pelbagai perkhidmatan kerajaan. Ayo lihat beberapa perkhidmatan yang disediakan. Adam sedang bekerja dari rumah dan perlu memperbaharui lesen memandu dan cukai jalannya. Segalanya dapat diselesaikan di portal My Sikap.
Bagi Vic, warga negara Malaysia yang kerap keluar negara untuk bekerja, perkhidmatan My Online Passport mempermudah urusannya kerana kini pembaharuan pasport termasuklah pembayarannya dapat dilakukan secara dalam talian. Usahawan muda seperti Jenny pula dapat menguruskan pendaftaran dan pelesenan perniagaan dengan lebih efisien dengan Malaysia Biz. Menerusi perkhidmatan e-lesen, Jenny dapat memohon lesen perniagaannya dengan mudah. Pendigitalan membawa kemajuan. Ayuh maju ke hadapan sebagai satu keluarga Malaysia demi kemakmuran bersama. Kita guna, kita sokong.